Okey, seimbang lah. Kena naik timbang. Sebab nak baca. Okey lah. Cantik pun. Alhamdulillah. Cantik dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ila dhatin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa ila jami'al arwahil muslimin wal muslimat wa ila arwahi abina wa ummina al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Apa khabar sekalian sahabat yang berada di rumah? Baik. Di rumah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas limpahnya, atas kurniaannya kita kembali walaupun tanpa bersuah wajah, namun kita tetap dalam satu ukhuwah di dalam alam maya. InsyaAllah hari ini kita akan sambung kuliah kita berkenaan dengan Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah. Sengit ke nampak saya? Okey tak lagi? Okey dah? Okey Ustazah, tegak, cantik, segak. Okey, cantik. Terima kasih Ustaz Nasir. Baik, hari ini kita akan baca hadis yang ke-281 muka surat 93, iaitu hadis daripada daripada Hafsah, daripada Hafsah. Kita jumpa insya-Allah Saya baca daripada hadis awal 281, kitab saya muka surat 93. Mungkin kitab satu lagi ni dia lain sikit Kita ni banyak versi kitab kita Apa pun tengok dulu, saya cari matan dia. Haddana Ishaq bin
bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بسبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول منها. Daripada Hafsah, diambil hadis ini daripada Hafsah radhiyallahu anha menyatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat sunat sambil duduk sehingga setahun sebelum baginda wafat. Ketika itu, baginda menunaikan solat sunat sambil duduk dan membaca surah dalam Al-Quran secara tartil sehingga surah itu menjadi lebih panjang daripada surah lain yang lebih panjang yang dibaca tidak secara tartil. Baik. Kita tengok hadis ini di antara hadis-hadis yang menunjukkan keuzuran baginda Nabi SAW. Kita ambil pada penceritaan awalnya iaitu Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha. Siapa Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha? Beliau ialah isteri Nabi SAW, anak kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Anak perempuan kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia muda berkahwin dengan Nabi SAW ketika berusia 20-an, tetapi dah janda. Janda yang tidak beranak. Dia sempat berkahwin dengan lelaki lain hanya setahun, lelaki itu mati. Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab juga mengikut jejak langkah Sayyidina Abu Bakar nak ada hubungan yang rapat dengan Nabi SAW dengan cara menjadi bisan. Menjadi bisan, bukan bisan kepada Nabi, menjadi bisan kepada bapa Nabi lah, ibu Nabi lah. Dan dengan itu dia jadi mertua. Walhal Sayyidina Umar ni jauh lagi muda daripada Rasulullah. Sebab tu Hafsah ni walaupun puteri dia yang sulung, Hafsah adalah puteri Sayyidina dia yang mana lahirnya Hafsah ni semasa diceritakan selepas 3 tahun Rasulullah SAW diputerakan menjadi Rasul. Dan waktu tu Rasulullah dah berkahwin dan beranak pinak dengan Sayyidatina Khadijah. Tapi bila mai ke Madinah, didapati Rasulullah berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah. Ketika Aisyah masih lagi muda, Sayyidina Umar juga mengikut jejak langkah Sayyidina Abu Bakar untuk sama-sama menjadi mertua kepada Rasulullah. Lalu dinikahkanlah puterinya yang ketika itu elok habis edah Sayyidatina Hafsah, terus dikahwinkan dengan Nabi SAW. Sayyidatina Hafsah waktu ni umur dalam 20-an, 21, 22. Rasulullah umur 55 tahun. Jarak jauh Oleh kerana terlampau sayang kepada Rasulullah, sahabat-sahabat ni tak mau bagi terlepas dekat siapa-siapa. Dan Sayyidatina Hafsah ini di antara periwayat hadis. Dia banyak ambil hadis, dia cerita tentang hadis. Tapi dalam hayat dia ada 60 hadis yang diriwayatkan. Namun apabila ditimbang tara, diteliti, dicari kualiti oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim sepakat hanya ambil 4 saja hadis secara sahih yang diriwayatkan daripada Hafsah. Bukan kerana Hafsah tu tak betul tak, tapi kerana salah silap periwayat tu yang menyebabkan mereka tolak. Hafsah tu tak betul. Okey. Kita tengok apa Hafsah katakan. Hafsah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menunaikan solat sunat sambil duduk sehingga setahun sebelum baginda wafat.
Ini bermakna di dalam solat-solat sunat Nabi, Nabi duduk. Itu dikatakan kita harus duduk di dalam solat sunat walaupun kita boleh berjalan. Walaupun kita sihat, diharuskan untuk kita duduk. Sebab selama setahun sebelum Nabi wafat, Nabi duduk di dalam solat-solat sunat baginda. Termasuklah solat sunat rawatib, solat sunat tahajud dan solat-solat sunat yang lain yang Nabi lakukan secara duduk. Yang mana disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan juga Hafsah radhiyallahu anha. Baginda duduk dengan sebab nak memberi kelonggaran kepada kita. Contoh dia, kita ni letih, kita keletihan. Walaupun kita sihat lutut, sihat kaki, tapi letih. Dan kita bagi contoh macam bulan Ramadan, mungkinlah orang perempuan ni dia kerja dia banyak sikit lah, dengan menyiapkan juadah dia, dengan terkejap-kejap dia nak pergi sembahyang tarawih, tiba-tiba sampai di masjid ataupun di surau, dia letih, dia tak larat. Mungkin dia bangun awal, dia bertahajudnya, kemudian dia sambung dengan bersahurnya, kemudian dia sambung dengan tadarusnya, dia sambung pula dengan kerja-kerja rumah dia, dia sambung untuk menyiapkan juadah. Yang paling sibuk memanglah orang perempuan. Jadi menyebabkan apabila malam, maghrib tu dia punya bateri dia tu makin dah nak tinggal 2-3 bar lah, dah nak habis lah. Bila sementara dia nak tunggu Isyak, kemudian nak sambung dengan tarawih yang mungkin 23 ataupun 11 rakaat tu, menyebabkan dia letih. Ketika ini hadis Nabi SAW ini menjadi satu dalil untuk kita sembahyang secara duduk. Kita boleh duduk. Sama ada kita nak duduk di atas kerusi ataupun kita nak duduk di bawah. Dan ulama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala memfatwakan boleh kalau kita nak tidur pun boleh. Sembahyang sambil mengiring. Dia punya kelonggaran diberi. Janji mau sembahyang je. Janji ngajar 10.30. Orang elok-elok pakai telekung kau, tidak bertudung, selimut elok-elok. Sembahyang sambil tidur. Tak dan nak usolli padam. Dah balik lu. Kalau sambil tidur lah kalau kata kita ni celek, duduklah teruk sangat kot. Tapi boleh abang nak mengistilahkan, boleh. Ini dalil hadis. Sebab Nabi dalam keadaan baginda sihat pun, baginda bersolat sambil solat sunat. Bila ditanya solat sunat ni, awal kita takbiratul ihram dah kita boleh duduk. Kalau sembahyang wajib, dia kena berdiri dulu. Syarat utama dia. Walau macam mana pun, sembahyang wajib kena berdiri. Walaupun untuk 5 saat. Berdiri saat lagi dah tak larat, baru kita duduk. Untuk 5 saat. Bagi selepas selesai takbiratul ihram, masuk qasad tahiyat. Tak payah baca Fatihah sebab tak boleh dah, tak mampu. Tapi untuk solat sunat, duduk terus daripada awal. Tak perlu, bangkit pun tak mengapa. Itu kelonggaran. Di sini yang diceritakan kenapa Nabi duduk sampai setahun. Kalau kita tengok hadis, setahun nak Nabi duduk ni, kita dalam sebulan 2 pun rasa lama. Kenapa Nabi duduk sampai setahun? Sebab Nabi di antara tempoh-tempoh baginda sakit, tempoh-tempoh baginda sakit. Dan kemudian apabila Sayyidatina Hafsah bertanya kepada baginda SAW, sakit sangat ke? Dia kata tak, dia kata sekadar memberi rahmat kepada umat yang akan datang. Dia bimbang apabila umat-umat dia yang terkemudian, kita lah yang terkemudian ni, yang akan datang, bila dia terpaksa juga buat sembahyang, walaupun dia sakit, dia letih, tapi dia tak berani nak ambil tindakan untuk duduk, untuk duduk ataupun untuk bersolat sambil berehat. Kan tarawih itu maksud dia berehat, bersolat sambil berehat. Dan Sayyidatina Hafsah menceritakan juga, dia kata ketika baginda menunaikan solat sunat sambil duduk tu, baginda membaca surah dalam Al-Quran secara tartil. Okey. Apabila ditanya apakah bacaan secara tartil itu? Bacaan secara tartil itu dibacakan dengan jelas, sebutan huruf-hurufnya, dan yang mana dia juga menjaga
tempat-tempat wakafnya, tempat-tempat berhenti. Dia juga menjaga tajwidnya. Jadi bermakna tartil sempurna. Bukan kita baca macam terlalu cepat. Dibaca secara sempurna. Saya bagi contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjan wa bustatil jibalu bassa. Itu tartil. Okey, itu tartil. Dibaca dengan sempurna pada makhrajnya, pada dengungnya, pada waqafnya. Itu tartil. Kalau secara cepat, macam kita baca secara sir, secara perlahan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu secara cepat. Yang tadi secara tartil. Okey. Yang Sayyidatina Hafsah ini menceritakan Nabi baca secara tartil. Sempurna. Pada bacaannya jelas sebutan satu-satu huruf. Tidak terlampau laju dan tidak terlampau lambat. Contoh dia kata di sini, Nabi baca tu sampailah sehingga surah itu menjadi lebih panjang daripada surah yang lebih panjang. Apa maksud dia? Baik, kata Sayyidatina Hafsah, Nabi dia sembahyang, dia baca surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ada 75 ayat sahaja. Lepas surah Al-Anfal ada satu lagi surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ada 206 ayat. Kata Sayyidatina Hafsah, tapi masa yang Nabi ambil membaca surah Al-Anfal lebih lama daripada masa yang dia ambil membaca surah Al-A'raf. Walhal surah Al-A'raf ada 206 ayat. Surah Al-Anfal ada 75 ayat. Kenapa surah Al-Anfal lebih panjang daripada Al-A'raf? Sebab Nabi baca Al-Anfal secara tartil. Al-A'raf Nabi baca secara cepat. Tu yang kata Sayyidatina Hafsah, kadang-kadang surah tu pendek. Pendek daripada surah yang panjang. Tapi lebih lama kerana dia baca secara tartil. Sebab itulah bengkak kaki dia Kalau kata 75 ayat Al-Anfal ni, dia memang dengar pendek. Tapi setiap ayat dia tu panjang-panjang. Boleh rujuk dalam Al-Quran surah Al-Anfal surah yang ke-8. Nabi nanti selalu bawa tahu rakaat keberapa yang Nabi bawa ni. Ini adalah pada rakaat yang ke-4 dan ke-5. Dia bawa surah Al-A'raf dan surah Al-Anfal. Hebat Nabi di dalam solatnya sentiasa diperhiasi dengan surah-surah yang panjang. Sebab tu yang bengkak kaki tu. Ini diceritakan oleh Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha. Nabi masa tu dah duduk dah, dia tak berdiri. Dan ketika itu tapak kaki Nabi melekat terus di atas lantai. Diceritakan oleh Sayyidatina Hafsah, Nabi melekat terus, tak bergerak pun. Tak bergerak. Ini menyebabkan, kata Sayyidatina Hafsah, kulihat pada kita panggil apa tumit. Tumit Nabi SAW dia jadi kemerah-merahan sehingga menyebabkan ketika baginda membongkok untuk sujud pada telapak kaki baginda SAW, ibarat macam kalau kata kita turis tak keluar darah. Dah jadi apa? Pucat. Hebatnya seorang kekasih Allah ketika beramal, ketika bersolat. Mana boleh lawan tak boleh lawan lah solat Nabi SAW. Satu, insan yang tak pernah melakukan dosa tapi ketika bersolat sungguh-sungguh. Yang kata Hafsah, waktu baginda SAW ni dalam hadis yang lain yang tak diriwayatkan secara tartil, secara terperinci, secara tafsir oleh Imam Bukhari dan Muslim, dikatakan Nabi ni bila dia angkat takbiratul ihram, dia hantar tangan dia letak di qiyam ni, kita panggil qiyam lah, berdiri secara qiyam ni, akan kecut kedua-dua bahu dia. Seolah-olah
dia sedang menghadap dengan raja. Kita kalau duduk menghadap dengan raja, nah lebih tertib, patuhnya. Sehingga Nabi tak berani nak angkat wajah, nak memandang ke hadapan. Hanya Nabi tunduk, patuh dan khusyuk di bawah, menunjukkan baginda seorang yang tawaduk. Menghadap dengan ada orang yang sembahyang mata ni liak tu, pandang mata ke depan. Walhal tak malu adanya satu qadhi Rabbul Jalil yang ada melihat gerak-geri kita dan tingkah laku kita. Itu satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha. Okey. Lepas setahun ni dia kata Rasulullah pun wafat. Maka masing-masing isteri pakat kata, patutlah tengok dia sembahyang sambil duduk. Nah, sebenarnya dia sembahyang bukan kerana dia tak larat dia duduk tu. Dia nak bagi satu hukum kepada kita harus bersolat sunat secara duduk jikalau terlampau lama berdiri. Okey, ada yang tak mute ke? Nama Milah Sabri. Nah, mohon sahabat yang bernama Milah Sabri tolong mute Ustaz. Nah, ada sedikit gangguan. Baik, terima kasih. Baik, hadis seterusnya. Hadatsana Hasan bin Muhammad Az-Za'farani qala hadatsana Hajjaj bin Muhammad an Ibnu Jurayj qala akhbarani Uthman bin Abi Sulaiman anna Aba Salamah bin Abdurrahman akhbarahu anna Aisyah akhbaratuhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yamut hatta kana aktsaru salatihi wa huwa jalis. Tadi Hafsah ni Aisyah. Aisyah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi anak Saidina Umar, ni anak Saidina Abu Bakar. Hebatlah sahabat-sahabat ni dah. Semua ada hubungan darah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis yang seterusnya? Aisyah menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak wafat sehingga sebahagian besar solat baginda dilaksanakan dalam keadaan duduk. Maksudnya tidak wafat, mengambil satu masa yang panjang sebelum Nabi wafat. Kalau kata Hafsah dia terus tahun. Kalau Aisyah dia tak bagi tahu secara terperinci berapa lama Nabi sembahyang duduk. Nah, tapi dia kata selama tempoh yang agak panjang tidak wafat. Bukan kerana dia nak mati. Tapi kerana dia nak memberi kelonggaran kepada kita, boleh solat sambil duduk. Macam yang awal saya cakap tadi, mungkin kita keletihan. Kita letih. Kita bermula daripada awal pagi, kita bangun malam. Kalau kata bulan Ramadan, kita tak boleh nak bangkit pukul 4. Kena awal sikit sebab mungkin kita nak buat persediaan untuk orang bersahur. Kita mungkin jaga pukul 3. Selepas pukul 3 tu, kemudian kita akan sambung dengan tahajud. Lepas habis tahajud kita ke dapur nak tolong perangat lauk atau nasi yang tak masak lagi. Kemudian disambung dengan fardu subuh, disambung dengan tadarusnya. Kemudian ada sambungan dengan kerja rumah, sambung lagi untuk menyiapkan juadah. Tu kalau awal puasa. Tak cerita lagi yang nak raya dengan buat kuih ada yang sampai tak lena, tak tidur. Itu menyebabkan Nabi meraihkan kita untuk diharuskan bersolat sambil duduk. Maka duduklah. Tapi bukan dia suruh. Maksud dia harus. Buat boleh, tak buat pun boleh. Cuma bagi kita ni yang tak Nabi, yang bukan isteri Nabi SAW, rasa malu nak duduk sebab kita boleh berjalan. Sebab kita sihat, rasa tak payah duduklah kot. Boleh sihat rasa tak puas. Rasa macam ada yang tak kena sebab kita hak benda lain kita boleh buat. Mai tang nak sembahyang dan nak cari kerusi nak duduk, rasa macam malu sangat. Kalau tak betul-betul teruk kita takkan duduk. Dan Aisyah kata bukan kerana dia nak mati yang dia duduk tu, tapi dia nak mengharuskan untuk bersolat sambil duduk. Baik, bila ditanya Nabi solat sambil duduk ni, dia duduk di mana?
Nabi tak duduk atas kerusi tu sebab tak ada kerusi. Nabi duduk di bawah. Nabi duduk di bawah. Duduk yang paling terbaik iaitu duduk antara dua sujud. Yang kita duduk antara dua sujud ataupun duduk tahiyat akhir. Itu duduk yang terbaik. Tapi kalaulah kita tak boleh nak lipat kedua-dua kaki, duduk antara dua sujud ataupun duduk tahiyat akhir, maka duduk yang kedua, sembahyang sambil duduk adalah duduk secara berlunjuk. Berlunjuk kita berlunjuk kaki. Tapi janganlah kita anggap kita suar tapak kaki kita kat arah kiblat. Dah, kita berlunjur. Itu yang kedua apabila kita nak duduk di bawah. Okey. Duduk yang ketiga. Kalau kata berlunjuk pun tak boleh, maka bersilalah. Bersila ni dia tak berapa nak cantik dengan sebab pada bahagian kemaluan akan terbuka ketika mana kita menghadap dengan Allah. Sebab tu berlunjuk tak apa lagi. Kita rasa berlunjuk tu macam kurang sopan. Sebab kita duduk suar kaki dekat orang kan. Walhal boleh. Dibolehkan untuk bersolat. Tapi kalau pergi rumah orang, tak solat masuk-masuk duduk berlunjuk. Kita kira adab. Itu adab. Ni adab dengan Allah. Allah kan maha pengasih, maha penyayang. Kalau di rumah orang, masuk-masuk nak duduk berlunjuk lah dengan Allah pun duduk berlunjuk, dengan manusia apatah lagi. Kita jaga adab. Itu sahaja. Okey, baik. Hadis seterusnya, haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala haddatsana Ayub an-Nafi' an Ibnu Umar qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-maghrib fi baitihi wa raka'ataini ba'da al-isya fi baitihi. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyatakan, aku pernah menunaikan solat sunat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepasnya, 2 rakaat selepas maghrib di rumah baginda dan 2 rakaat selepas isyak juga di rumah baginda. Okey, ni nak cerita solat sunat rawatib. Tentang solat sunat rawatib. Apa maksud rawatib? Rawatib ini maksud dia mengiringi. Bila ditanya kepada Nabi SAW, solat sunat apa yang paling terbaik? Nabi akan jawab, tahajud nombor 1 terbaik. Yang kedua, rawatib. Rawatib ini yang mengiringi solat. Di dalam hadis yang kita baca tadi, diriwayatkan daripada Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar, anak Saidina Umar. Anak dia periwayat hadis yang lelaki, anak dia Hafsah, puteri dia juga periwayat hadis. Hebat, sahabat-sahabat Rasulullah ni. Baik apa kata Saidina Abdullah bin Umar, dia mengatakan dia pernah bersolat dengan Nabi. Pasal apa dia pernah solat dengan Nabi? Sebab dia kecil masa tu. Diceritakan dia masih lagi muda. Dia ikut Nabi SAW bersolat sunat di rumah. Dan yang mana didapatinya, dia kata Nabi ni dia buat raka'ataini qabla zuhri. 2 rakaat sebelum zuhur. Lepas tu 2 rakaat ba'daha. Lepas zuhur dia buat 2. Sebelum buat 2, selepas buat 2. Ini riwayat Ibnu Umar. Okey. Kemudian 2 rakaat dia buat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Tapi 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak tu dia buat di rumah. Dia tak buat di masjid. Sebab rumah Nabi dengan masjid tu dekat. Berkembar. Dekat sangat. Kita ni jauh dibimbangi, sementara nak sampai ke rumah kita buat. Buat kita menyinggah atau mungkin kita batal, dibimbangi kita tak buat. Tetapi yang terlebih baik kalau kita boleh buat di rumah. Jadi jumlah kalau kita baca di sini, dalam hadis ni jumlah dia ada 8 rakaat solat sunat rawatib. Dia jangan bertengkar lagi. Kita akan jumpa lagi. Sebab yang ni Ibnu Umar, dia yang duduk dengan Nabi Sa'ad, dia ikut Nabi daripada bermula zuhur. Jadi bermakna dia tak kata subuh kan? Sebab apa dia tak kata subuh? Subuh dia tidur di rumah dia.
Dia tidur di rumah dia. Jadi dia tak duduk dengan Nabi. Dia tak boleh nak cerita Nabi buat ke tak buat subuh tu. Okay, sekejap lagi kita akan dengar cerita sembahyang sunat fajar tu yang akhir-akhir ini menjadi khilaf. Bukan akhir-akhir inilah, dari dulu lah, no. Okay, sekejap lagi dia akan cerita, nah. Haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala haddatsana Abu Ayyub حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال حدثتني حفصة cerita balik dia. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'ataini hina yatlu'ul fajr wa yunadi al-munadi qala Ayub. Hamzah tu bagi apa? Wa ura, betul tak? Wa bagi dhamma wa urahu qala khafifatain. Hafsah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat sunat 2 rakaat ketika fajar menyingsing dan azan berkumandang. Ayub berkata, aku melihatnya 2 rakaat yang ringan. Tu dia. Dia buat solat sunat fajar iaitu ketika azan berkumandang. Habis orang azan, dia sembahyang. Itulah yang dinamakan solat sunat fajar. Solat sunat fajar yang mana kata Nabi SAW, barang siapa yang sembahyang 2 rakaat sebelum subuh, seperti dia mendapat dunia dan juga isinya, besar pahala. Jadi apabila kita campurkan hak 8 tadi, dicampurkan dengan lagi 2, menjadikan jumlah solat sunat rawatib ialah 10. 10 solat sunat rawatib yang dikerjakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini menafikan pada satu pendapat yang mengatakan solat sunat fajar dan solat sunat qabliyah subuh adalah lain-lain. Hadis ni menafikan. Ada pendapat mengatakan solat sunat fajar ni sebelum azan. Sembahyang 2 rakaat. Lepas azan dah jadi sebelum subuh. Jadi bab dia sembahyang pula 2 rakaat. Pada pendapat yang kedua mengatakan solat sunat fajar dan solat sunat qabliyah adalah sama. Jadi maka jumhur ulama, sebahagian besar daripada ulama berpendapat sembahyang sunat fajar adalah sembahyang qabliyah subuh. Tapi kalau kita nak berpegang kepada satu lagi pendapat, solat sunat fajar ni buat sebelum subuh, iaitu sebelum azan. Itu pendapat yang tak berapa nak kuat. Tak berapa nak kuat. Tapi kalau nak buat pun tak salah. Buat, dia akan jadi siapa? Dia jadi tahajud. Itu pada pendapat Imam Syafi'i. Ingat orang dulu dia buat solat sunat fajar lain, solat sunat qabliyah subuh lain. Tak apa, sembahyanglah banyak-banyak. Kita ni memang patut sembahyang banyak tapi cuma bila tak faham tu yang jadi salah. Macam dalam kuliah hari Selasa baru ni lah saya beritahu beramal biar dengan berilmu. Apabila kita berilmu, kita beriman, kemudian kita beramal, baru sah. Ni tak ada ilmu, kita terus beramal. Orang-orang tua-tua kata macam tu. Dulu-dulu dah buat macam tu, pergi di masjid tunggu. Jam di masjid tu dia akan bunyi ting 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 ting, pakat bangkit. Buat apa? Sunat fajar. Sekejap lagi habis muazzin azan, bangkit pula. Buat apa? Sunat qabliyah subuh. Walhal dua benda tu adalah sama. Sama. Buat amalan biar dengan ilmu. Tapi kata Abu Ayyub di sini, Abu Ayyub ni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ayyub? Aku melihat dia buat khafifatain. Tak lama sangat. Dia tak berdiri lama. Khafifatain ni ringan sahaja tanpa bacaan doa iftitah. Dia tak baca Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira. Tapi kalau kata bacaan iftitah Rasulullah yang paling masyhur, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'idta bainal masyriqi wal maghrib. Allah jauhkanlah aku dengan kesalahan dan dosa-dosa aku seperti mana engkau jauhkan masyriq dan maghrib.
timur dan barat. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqi thawbul abyad min ad-danas. Ya Allah, sucikanlah segala dosa-dosaku ini seperti mana engkau sucikan pakaian yang putih daripada najis. Allah, maghsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, basuhlah segala dosa-dosa dan kesalahanku ini dengan air, dengan salji dan juga dengan air ais. Barat, air sejuk. Nah, itu doa paling masyhur. Yang ni banyak hadis. Nah, hak yang Allahu Akbar kabira tu dia kalau di sisi Rasulullah lah. Rasulullah tak baca dia. Sahabat yang baca. Rasulullah puji sebab apa? Ramai malaikat berebut-rebut. Ambil kalam tu ni yang naik ke langit tu pakai nak tulis pahala untuk si pembaca. Jadi kedua-dua itu masyhur. Okay, saya kata beramal dengan dua-dua. Contohnya, di dalam solat tahajud bawa yang Nabi suka bawa ni. Yang saya baca tadi. Nah, di dalam solat-solat fardu bawa Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Kalau tak boleh, hafal bagi boleh. InsyaAllah. Nah, insyaAllah. Kita hari ni, saya kata kita cabar nak. Kita cabar kemampuan kita. Aku makin tua makin cerdik lah. Cerdik sebenarnya. Rupanya aku pandai. Nah, sekali tengok, sekali baca, 2 kali baca, insyaAllah. Lama-lama dia pandai lah, no? Sampai bila lah kita ni nak tak reti kan, ha? Apabila kita ni jadi apa yang kita sangka. Bila kita sangka kita cerdik, kita fikir kita cerdik, kita set dalam minda kita, aku boleh insyaAllah. Tapi tu selalu dah bagai orang kata kita pandai. Nah, aku boleh insyaAllah. Cuma sat lagi lupa. Pelekat di dinding. Terus pelekat di dahi tak nampak, pelekat di dinding. Okey, hadis yang ke-285. Nah, satu lagi hadis. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Marwan bin Muawiyah Al-Fazari an Ja'far bin Yurqan an Maimun bin Mihran an Ibni Umar qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 8 raka'atin. Raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-maghrib wa raka'ataini ba'da al-isya. Qala Ibn Umar wa hadatsani Hafsah bi raka'ataini al-ghadah wa lam akun arahuma minan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan, aku menjaga 8 rakaat solat sunat. Dia jaga 8, dia tak jaga 10. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepasnya, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar berkata, Hafsah radhiyallahu anha memberitahuku 2 rakaat sebelum subuh. Tetapi aku tak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Okey, ini perbualan 2 beradik. Nah, 2 beradik. Ibnu Umar ni Abdullah bin Umar, Hafsah pun Hafsah binti Umar. Sembang 2 beradik. Ini selepas Rasulullah wafat lah. Nah, kata si adik, aku pernah sembahyang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tengok dia sembahyang 8 rakaat saja. Aku tengok dia sembahyang hanya 8 rakaat saja. Kata Hafsah, tambah lagi, ada 2 lagi subuh. Kata Ibnu Umar, aku tak pernah tengok pun. Yang ni hak yang saya bagi tahu tadi. Nah, apa dia, nama dia? Maimunah Kasim. Dia tak boleh masuk. Okey. Yang mana dikatakan apabila Hafsah mengatakan macam mana nak tengok, tak pernah tidur di situ. Nah, Abdullah bin Umar tak pernah tidur di rumah Nabi SAW menyebabkan dia tak pernah jumpa lah Nabi solat sebelum subuh sebanyak 2 rakaat. Ini di antara khilaf di antara 2 beradik. Adik ni kata aku tak pernah tengok pun. Kata si kakak, tak pernah tidur di rumah kami. Macam mana nak tengok? Pada hakikatnya akan digulung hujah ini oleh Saidina Umar Al-Khattab. Anak dah bertengkar. Anak dah bertengkar.
Adik kata macam ni, kakak kata macam ni. Adik kata macam ni, kakak kata macam ni. Mai dekat bapak dia kata 10. Yang ni Rasulullah sendiri bagi tahu aku 10 solat sunat rawatib yang ditunaikan oleh Nabi. Nabi tak pernah tinggal solat sunat rawatib seperti mana Nabi tak pernah tinggal tahajud, seperti mana Nabi tak pernah tinggal puasa hari-hari putih. 3 perkara sunat yang Nabi istiqamah buat. Satu lagi solat sunat duha. Nabi tak pernah tinggal. Kita cubalah, kita cuba buat. Mungkin kalau hari-hari putih tu kadang-kadang terkucir juga. Nah, sebab kita ni suka makan kan. Tapi boleh dirikan solat-solat sunat yang Nabi buat tu. Sebab apa? Sebab solat sunat ni tak susah. Dia dua saja. Macam yang diceritakan oleh Ibnu Umar ni dia abang. Aku nampak dia buat. Tapi Zuhur 2 sebelum, 2 selepas. Kita jumpa 4. Ada 4. Sekali lagi dia cerita Nabi buat 4. Banyak sangat rupanya. No? Banyak, sesungguhnya banyak. Banyak solat sunat dalam diri Nabi, tetapi banyaknya Nabi sembunyikan, dibimbangi ianya menjadi kemudaratan kepada umat bila umat rasa benda tu wajib. Pakat pula nak buat. Takut sekali lagi benda tu akan menjadi satu kewajipan, maka Nabi terpaksa buat secara sembunyi. Sebab tu dia sembahyang di rumah. Sunat rawatib yang lepas maghrib dengan lepas isya dia balik ke rumah. Jadi bermakna di dalam tempoh maghrib ke isya tu Nabi pulang ke rumah. Baik, ini kita nak ambil perbandingan dengan kita di antara maghrib dengan isya. Maghrib dengan isya. Kalau kata kita nak ambil makan malam, cantik waktu tu. Itu selepas maghrib. Tapi kebiasaan baginda sallallahu alaihi wasallam makan malamnya tiada. Kan Nabi makan sehari sekali ya. Nabi makan sehari sekali. Kita yang makan 4, 5, 6 kali dah. Sehari sampai pukul 10 ada sepak bagi makan apa tak habis-habis kan. Nabi tak ada tidur terus. Tidur dalam keadaan lapar. Bangkit pun masih lapar. Dan terus berlapar sampai esok paginya. Baru pergi tanya dah waktu duha baru pergi tanya ada apa kita nak makan pagi ni. Kata si isteri tu, tak ada hari ni tak ada apa di rumah kita. Pergi tanya isteri lain pula, ada tak benda-benda apa kita nak makan, tak ada. Bila dah semua rumah isteri tak ada, dia kata hari ni hari Isnin padahal waktu duha dah. Kita belum makan apa-apa makanan, maka berniatlah puasa sunat. Lalu berpuasalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan ahli keluarganya puasa sunat yang tak ada apa-apa lagi untuk juadah berbuka. Bersahur pun tidak. Tak ada apa. Tak ada apa yang Nabi nak. Makan niat puasa. Sebab tu puasa sunat kita boleh berniat pada waktu siangnya. Selagi matahari tak gelincir. Maksud dia sebelum masuk waktu zuhur. Selagi kita tak jamah apa-apa makanan. Hari dah terang benderang. Dah pukul 12 tak makan apa. Tak ada apa nak makan. Niatlah puasa. Boleh? Masih dibolehkan. Masih dibolehkan. Tapi dengan syarat ni makan nasi lemak 2 bungkus lagi ke 12 niat puasa. Tak boleh. Itu tidak dibenarkan. Ni keadaan Nabi SAW. Jadi dikatakan Nabi ni di antara maghrib dengan isya baginda akan pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Baik. Pasal apa Nabi balik? Pasal apa Nabi balik? Dia buat sembahyang sunat rawatib ba'diyah maghrib di rumah. Pertama dengan sebab Nabi tak mau bagi sahabat-sahabat tengok rawatib tu wajib. Nabi balik pada rumah. Yang kedua, Nabi selalu memberi taklim, majlis taklim kepada ahli keluarga baginda di antara waktu maghrib ke isya. Kita kata kuliah lah. Nabi akan duduk bertanya masalah kepada isteri-isteri baginda. Biasalah isteri ramai ni apabila adanya perasaan yang tak puas hati di kalangan mereka, masing-masing bakal buat pula lah. Biasa sebagai manusia biasa, isteri Nabi SAW, Ummul Mukminin, mereka juga adalah manusia biasa yang mana kadang-kadang
timbul rasa cemburu. Cemburu kat aku cemburu dekat hang. Ada yang tengok kawan tu lagi cantik. Nabi sayang kat dia sebab dia lebih cantik. Walhal Nabi SAW bersifat pengasih. Allah Ta'ala kurniakan pengasih dan penyayang. Nabi itu menyebabkan isterinya tak pernah kurang seorang pun daripada kasih sayang yang melimpah ruah. Lagi tua lagi Nabi sayang. Lagi sakit isteri itu lagi Nabi sayang. Itu keadaan Nabi. Jadi itu di antara sebab kenapa selepas maghrib Nabi balik buat solat sunat rawatib di rumah. Kita boleh balik Kita boleh balik pada rumah. Tak di mana pun memang duduk dalam rumah orang perempuan. Orang lelaki. Habaklah kat cik abang tu. Kalau nak pahala, buat solat sunat rawatib di rumah. Tak pakailah kalau balik di rumah, baru suruh muka depan pintu, mak hang dah suruh pergi beli roti sat, kita balik tak ada roti. Pakai dengan ayat tu lah. Dia pun pergi kedai, bayar dia, tersentuh tangan si penjual tu. Batal wuduk dia. Rawatib ke mana? Ratiblah makan roti. Dibimbangi keadaan kita ni, pasal kita ni bercampur aduk dengan perasaan penyegan yang teramat besar, penyegan sangat kuat. Itulah yang membuatkan kita buat di masjid lah. Kalau yang sebenarnya di masjid. Kalau orang perempuan, contoh kata orang perempuan ni biasanya akan hadir berjemaah kalau bulan Ramadan lah. Kalau perempuan hadir bulan Ramadan, pergi bersolat jemaah. Biasanya kalau kita pergi waktu insyaAllah mari tetap pergi. Kita buka pasal rumah. Habis orang azan tu, dia ada sembahyang sunat, 2 rakaat qabliyah, Aisyah kan. Yang tu ghairu muakkad. Ghairu muakkad tu, maksud dia tak buat pun tak apa. Dia tak sunat muakkad. Tapi boleh buat, kita duduk. Tak pernah pun buat, biasa-biasa di rumah. Tengok orang semua mangkit. Kita pun ikut semua yang mangkit. Ini tak elok Ini tak elok. Kalau kita memang duk buat di rumah, boleh kita bangkit dengan orang lain buat. Tapi kalau kita tak pernah buat di rumah, tatal baru tu nak pergi buat, pasal apa? Malu ke orang. Kita berbangun. Padahal sembahyang itu ghairu muakkad. Elok duduk terus. Hang tak sembahyang sunat. Tak Allah tak sembahyang, aku tak pernah duk buat pun. Tapi kalau kita sentiasa buat, istiqamah buat, boleh kita buat. Dibimbangi timbulnya perasaan riak dan ujub ketika mana kita tak pernah buat, tapi oleh kerana kita bercampur dengan orang ramai, kita buat. Okey. Tetapi untuk ba'diyah, untuk ba'diyah jangan kira banyak. Pendapat orang tua-tua, inilah cara saya pun dulu sembahyang dengan orang tua-tua lagu itulah. Bila ba'diyah insya dia pun tak bangkit buat. Dia pun pakai duduk. Tunggu saat lagi nak buat 23 rakaat nak rasi, ini dia ambil rehat. Pula dah. Ni kata beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Pasal apa semua pakai tak bangkit? Segan nak bangkit. Padahal kita dah buat dah dalam rumah. Tapi kita tak bangun dengan sebab tak ada siapa pun bangun. Yang tu tak kena. Tanya apa siapa tak semayang bak dia. Dia pun kata, dosa lagi nak semayang sampai 23. Ni duk ambil masa nak rehat dululah. Salah tu kita buat walaupun hanya kita seorang-seorang saja. Yang terbaiknya kita berdiri di saf waktu kita sembahyang jemaah Isya tadi, ketika kita nak buat ba'diyah Isya, lari ke belakang, mungkin langkah selangkah 2, cari tempat yang orang tak lalu lalang. Pergi cari tiang ke, bukan tiang duduk di belakang, tiang duduk di depan. Yang duduk di belakang sandak lena. Bagi tiang tu duduk di depan. Sebab kita tak mau bagi orang melintasi di hadapan kita ketika mana kita bersolat. Ini kena jaga pada maghrib, pada Isya, iaitu dia ada qabliyah, dia ada ba'diyah. Tapi qabliyah Isya ghairu muakkad. Ghairu muakkad ni tak dituntut. Tapi kalau buat dapat pahala. Tapi kalau ba'diyah selepas Isya 2 rakaat tu dituntut sangat-sangat kita boleh buat. Kita cubalah buat. InsyaAllah kita cubalah buat. Okey. Sebelum tu saya nak bagi satu lagi hadis terakhir. Hadatsana Abu Salamah Yahya bin Khalaf
قال حدثنا بشر بن مفضل maaf عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شفيق قال سألت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين. Dia tak sebut rakaat ni, dia sebut sintain. Apa beza no hak yang le rakaat ni, le rakaat ni. Matan fajar sintain. Okey baik. Tak ada pasal apa matan fajar dia sintain. Dia khafifain. Khafifain ni maksud dia ringkas. Solat yang begitu ringkas, yang begitu nipis. Khafifun. Itu sebelum subuh Nabi buat 2 rakaat. Maknanya macam saya sebut tadi, untuk solat sunat fajar jangan baca bagi banyak-banyak. Tak payah baca surah. No? Tak payah baca surah. Kita elak-elak waladhdallin amin, kita rukuk tu. Kalaulah kita terlajak membaca surah, mungkin kita dah membaca surah, maka jangan putuskan kalau terlajak. Tengah-tengah baca qul huwallahu ahad lah terbaca. Maka teruskan, jangan berhenti di pertengahan jalan. Tak boleh itu di antara kesalahan-kesalahan sebab Nabi buat sintai ni. Sintai ni Nabi buat nipis. Ringkas sahaja itu kena ingat. Okay, baik, ini juga apabila dihimpunkan oleh Abdullah bin Syafiq mengatakan ada 10 solat sunat rawatib. Yang mana yang Nabi tak pernah tinggal sepanjang hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita cuba campur. 10 solat sunat rawatib dan 10 rakaat solat sunat rawatib dicampurkan dengan 17 solat fardu 5 waktu menjadikan jumlah 27. Tidak? 27. Di dalam 27 rakaat yang kita sembahyang itu terkandung beberapa tasbih, beberapa takbir, beberapa tazkir. Tidak? Tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu tasbih yang terkandung. Okey. 3 di dalam 1 rakaat ada 9 tasbih. 2 kali sujud, 1 kali rukuk. 9 darab dengan 27. Darab Ustaz. Cikgu-cikgu yang ada di depan ni tolong Ustaz darab kat saya. 9 darab 27. Dapat berapa? 243 tasbih. Masya Allah. Sehari semalam apabila kita istiqamah melakukan solat fardu dan solat rawatib, kita dapat 243 tasbih. Hebat. Hebat. Tu tak zikir apa tu. Lepas bagi salam bangkit tu. Lepas bagi salam bangkit tu. Tak ada zikir apa. Tambahlah kalau kita hiasi dengan zikir 33 pada lepas subuh dan juga lepas maghrib. Ni orang yang bersolat ni, orang yang istiqamah dalam solat ni, orang yang duduk dalam zikirnya. Yang Nabi nak letak haram tulangnya, haram dagingnya, haram kulitnya daripada jilatan api neraka. Kehebatan, kelebihan yang diberikan kepada orang yang bersolat fardu dan juga solat sunat. Wallahu a'lam, insya-Allah kita sambung pada hadis yang akan datang, hadis cerita tentang 4 rakaat sebelum zuhur. Ni kita tak jumpa lagi insya-Allah. Kita akan jumpa yang 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Ada yang kata 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Ada pendapat dan kesemua itu datang daripada hadis-hadis yang sahih. Baik, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Sahabat Alamaya? Assalamualaikum Ustazah.
Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Siapa Saya dia? Fauzia. Saya Fauzia. Ya, Fauzia. Saya nak tanya tadi Ustazah kata semayang sunat duduk tu kan? Ya. Yang mula yang pertama tu kita semayang duduk tahiyat secara tahiyat awal atau tahiyat akhir? Okey, baik. Yang rakaat pertama ke? Bukan kita semayang sunat kita duduk tu. Okey, yang utama ke? Yang utama ke yang pertama? Yang pertama. Yang pertama. Yang kedua kan kita berlunjuk. Lepas tu yang ketiga kita bersila. Yang pertama. Tahiyat awal. Duduk tahiyat awal. Ya, itu yang paling utama. Dan kalau tak boleh tahiyat awal, akan duduk tahiyat akhir. Itu yang kedua. Boleh tahiyat akhir lah. Ya, boleh duduk tahiyat akhir sebab mungkin kita sakit duduk di atas kedua-dua kaki tu. Maka kita boleh duduk tahiyat akhir. Itu yang kedua. Yang ketiga berlunjuk. Yang ketiga berlunjuk. Dan yang keempat baru boleh bersila. Ya. Okey, Ustazah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ni? Saya Rahmah. Ya, Rahmah. Nak tanya kat Ustazah, macam Ustazah kata walaupun kita sihat, kita boleh semayang duduk. Tapi kadang-kadang macam persepsi masyarakat kadang-kadang tengok awal dia ni muda pun dia semayang duduk. Macam mana kita nak menangani masalah tu, nak bagi kuat jiwa kita. Sebab kita belajar, kita dah tahu kita nak amal. Tapi macam mana persepsi orang sekeliling kita, macam mana kita nak buat Ustazah? Okey, baik. Terima kasih pada yang bertanya. Persoalan macam ni memang akan selalu bangkit apabila orang tengok kita muda, kita sihat, berjalan merata boleh, main-main semayang duduk. Memang orang akan kata. Baik, dalam kita melakukan ibadat harian kita ni, apa juga perbuatan kita memang orang akan kata. Awak duduk saja, Nabi pun duduk dalam keadaan sihat. Dah kita sihat-sihat, bangkitlah berdiri kan. Okey, itu pendapat dia. Itu pendapat dia. Macam mana kita nak menghadapi orang macam ni? Bagi ilmu kat dia. Persepsi kita dalam menghadapi mulut orang ni, bagi ilmu dekat dia. Bagi hadis yang kita belajar ni kat dia. Kita tak boleh nak hafal matan. Matan Arab dia panjang. Nak ingat susah. Bagi maksud hadis. Sebab tu kita rajin membaca. Ada hadis sekian-sekian di dalam kitab Syama'il. Nabi setahun sembahyang solat sunat sambil duduk. Walhal bukan kerana dia nak mati. Bukan kerana dia sakit nak mati. Tapi dia saja sembahyang sambil duduk. Jadi harus bagi ilmu kat dia. Dengan ilmu akan nafilah segala sangkaan buruk orang dekat kita. Itu cara dia. Bagi ilmu kat dia. Okey, terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Solat sunat saja kan boleh duduk. Ya, solat sunat saja, okey. Solat fardu kena berdiri. Kecuali kalau tak mampu sangat-sangat. Dia berdiri jatuh. Masa tu baru boleh dia duduk. Tapi kalau solat fardu tidak berdiri dulu. Lepas tu baru dia duduk. Ni sampai tak boleh dia lumpuh, lembut lutut, memang tak boleh nak berdiri, yang tu lain cerita. Sunat saja, okey? Okey. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya kerana baca. Tak clear lah. Ya, siapa ni? Tak clear lah. Saya baca Ustazah. Kak Ana. Ya, Kak Ana. Silakan Kak Ana. Orang Pulau Betung. Kak Ana baca tahiyat. Kak Ana baca sampai habis terlupa.
Sah tak sah solat Kak Ana? Okey, Kak Ana baca tahiyat akhir sampai habis. Tahiyat Untuk awal sembahyang sunat ke? sembahyang wajib lah. Sembahyang wajib. Sembahyang Kak Ana baca tahiyat akhir ketika tahiyat awal ke? Ana baca sampai habis. Okey. Tahiyat awal tu. Belajar. Belajar. Okey, baik. Terima kasih Kak Ana. Nah, terima kasih Kak Ana. Dia tak malu mengaku diri dia yang baca. Nah, tengok orang dia tiap orang, ada orang dah. Okey, baik. Benda ni kan kita terlajak membaca tahiyat awal sampai akhir. Sampai fil alamin innaka hamidum majid. Aku bukan nak bagi salam. Baru rakaat kedua kita terlajak. Terlajak kita itu menempatkan bacaan wajib di dalam bacaan sunat. Jadi tak ada apa. Dia tak mencacatkan, bangkit saja. Nah, bangkit saja sambung. Dan kalaulah kita rasa kita nak buat sunat sujud sahwi, sunat buat sujud sahwi. Sunat buat sujud sahwi. Tapi kalau tak buat pun tak apa. Sunat buat sujud sahwi. Sebab kita terlajak. Jangan terkurang. Terkurang jadi tak sah. Nah, kalau terlajak tak mengapa. Macam mana orang tawaf Baitullah. Kalau dia tawaf sampai 8 ataupun 9 pusingan tak apa. Jangan 6 pusingan tak sah. Macam itulah juga apabila kita terlajak dalam bacaan. Tak apa. Tapi sunat buat sujud sahwi. Ya Kak Ana. Sama-sama. Okay, ada yang lain? Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Kak Zalila. Saya Kak Zalila. Nak tanya Kak kenal Ustazah. Dengan salam engkau. Wanita pergi semayang berjemaah di masjid atau surau. Barisan mana yang lebih afdal untuk kita wanita berdiri? Di hadapan pertama ataupun di belakang? Dan Ustazah, adakah hadis-hadis yang tertentu? Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Zalila. Sama-sama Ustazah. Ustazah. Tanya bagi pihak sahabat-sahabat semua. Sebab ni Ramadan dah dekat ni, semua pakat nak pergi sembahyang di masjid surau lah. Kan? Jadi sebaik-baik soft untuk perempuan adalah soft yang di belakang. Itu soft terbaik untuk perempuan. Dan seburuk-buruk soft untuk perempuan adalah soft yang paling ke depan. Maksud dia kita duduk soft paling depan, belakang lelaki. Maka kita akan memerhatikan pandangan mata kita nanti nampak lelaki. Biji mata tu kalau boleh tahan tak apa. Dia akan tengok. Sebab tu soft yang paling terbaik untuk perempuan adalah yang di belakang. Tetapi seandainya di belakang tu ada kelompongan, ada lubang, kita tak mau masuk dengan sebab nak ambil fadilat di belakang. Semua pakat tak mau masuk. Jadi berdosa. Jadi berdosa. Jadi yang lebih utama, yang terlebih aula adalah soft di belakang. Maka ketika mana dalam pemerintahan Sayyidina Ali karamallahu wajhah untuk perempuan-perempuan bersembahyang secara berjemaah di masjid, Sayyidina Ali memerintahkan jemaah wanita meletakkan kanak-kanak duduk di barisan depan. Kan budak-budak yang tak akil baligh tu, yang duk bawa cucu-cucu tu, bagi duduk depan. Kita ni elok duduk di belakang. Kelompongan berlaku dalam soft mereka pun tak apa. Bagi mereka duduk di soft paling ke hadapan, kita duduk soft yang belakang. Mungkin 2 soft kita bagi kat mereka, kemudian kita di belakang. Aku mereka tak main lah. Kalau tidak, mereka nanti main batu selambut, saat-saat lagi turun ambil semayang, saat-saat lagi turun ambil semayang, saat-saat lagi berlari. Bila mereka duduk depan kita, mereka tak berlari, mereka tak main. Okey, baik. Boleh Kak Zalila? Boleh. Terima kasih. Sama-sama kasih. Ustazah dengan penerangan itu. Terima kasih. Sama-sama kasih. Terima kasih Ustazah sekali lagi. Ya Allah. Sama-sama. Ada lagi tak? Ya, Mira. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustazah. Tapi sekarang kan Ustazah, budak-budak selalunya mereka hambat.
Dia pun suruh keluar sebab jadi kacau. Dan satu lagi, bila kita nak letak ke depan, macam banyak kan jemaah tak setuju kan sebab jadi gangguan. Nombor dua, tempat perempuan selalu dipersekat dengan kain tu. Bila kita jemaah ramai-ramai waktu tarawih, dia selalu sekat dengan kain. Okey, baik-baik. Terima kasih Mira Ana. Biasanya Sama-sama, akan Ustazah. diasingkan dengan tirai lah. Kita panggil tirai lah. Ya. Ataupun ni dia pun tak papan, jarang tu. Bila baik, kita duduk di belakang tu, maka soft mana yang paling terbaik? Bila Nabi sebut soft yang di belakang paling terbaik, maksudnya kita boleh ambil yang di belakang daripada lelaki. Okey, yang di belakang daripada lelaki. Agak terjauh sikit. Apabila budak-budak perempuan yang duduk di dalam masjid, orang nanti hambat, pasti suka main. Memang sifat budak-budak suka bermain. Itu dah fitrah. Kanak-kanak suka main. Jadi cara tak mau bagi main, bubuh daripada depan. Kita ni, kita tak mau buah di depan, takut mereka main. Kita orang tua-tua yang tak berapa nak khusyuk di belakang ni, kerja nak tengok mereka main. Ni sekejap lagi nak kena getu dah dengan aku. Elok, lepas mayang kira nak pergi getu anak orang. Tidak pun, ada hak yang ni dalam pengalaman saya, orang tua-tua hak tak tahan sabar tu sambil sembahyang pada duduk kertak-kertak gigi dekat budak tu. Dia geram sangat-sangat lah Ini salahnya orang kita Ini silap kita. Sepatutnya jangan hambat budak-budak tu. Didik mereka untuk bersolat secara berjemaah. Memang main itu fitrah budak-budak. Dia akan main. Sebab dia Allah Ta'ala tak catat pun amal dia. Yang duk catat ni orang tua-tua duduk di belakang ni. Kita ni lebih pemarah daripada Allah. Allah tak marah. Allah Ta'ala tak marah. Allah suruh duduk di depan. Berbeza dengan kanak-kanak lelaki. Duduk paling belakang. Budak perempuan kena duduk di soft paling hadapan. Bila kita cubalah letak sekali. Kita cuba letak sekali. Tengok dia nak ambil tak? Dia pun tak berani main di belakang. Mau diri duduk segi. Dia tahu kali lah. Tapi kita tak bagi peluang. Kita hamba budak-budak pergi belakang. Hamba budak-budak pergi jauh. Dengan yang tu lah lagi seronok lah dia punya melamun. Mayang pun tidak. Dekat-dekat nak morai lagi dia main duduk. Kita bagi peluang Jangan hambat budak-budak anaknya apabila kita halau mereka, itu bermakna mereka rasa diri mereka tak dihargai, tak diperlukan. Pendidikan awal kanak-kanak, panggil mereka untuk bersembahyang jemaah dengan kita. Itu pendidikan awal kanak-kanak. Itu kena set minda balik. Kita orang-orang Malaysia ni kena set minda kita balik. Nak ajak, nak didik remaja-remaja kita bermula daripada usia kanak-kanak. Lama dia remaja, dia tak rapi dah. Makcik tu punya menyombong. Jegir kita macam nak terkelok biji-biji mata. Kita jadi tak sekolah lah. Mereka je tak mampu. Macam mana kita nak tarik remaja mereka masjid. Itu silap kita Mira sama-samalah kita perbaiki kesilapan InsyaAllah Ustazah, terima kasih banyak. Sama-sama kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Ada lagi soalan? Tak ada darah? Kita ada dulu, saya sudah dulu yang itu datang. Assalamualaikum Ustazah. Ada lagi Kak Sal, orang Kulim. Ya Ustazah. Ya Kak Sal. Ni sembahyang tarawih lah. Nak kata budak tak budak sangat lah. Budak-budak perempuan umur dalam 3-14 macam tu lah. Kita tengah sembahyang bersembang. Lepas sembang, dia lalu kita pergi salah lepas sengak. Lepas tu nak marah macam boleh. Kayak tu je. Kak Sal. Lepas tu Kak Sal nak buat apa? Itu nak buat apa? Angkat dia pun di depan saya kata. Dia pertama duduk depan, dia duduk belakang. Budak-budak nak kata budak sangat pun tak. Sebab mereka selama-lama ni, mereka memang duduk di belakang. Tahun ni, kita tukar. Tahun ni, bermula daripada tahun 2021 ni, kita tukar. Kita bagi dia duduk di depan. Baru dia tak berani sembang. Kalau tidak dia sembang. Itulah, bila kita elok pergi sana, dia pun diam. Memang. Dia cukup pandai dah. Okey, terima kasih. Lagi takut kena marah.
Aduh, seronok sungguh. Terima kasih Ustazah. Baik, terima kasih Kak Sal. Baik. Wah, ni dia pengalaman. Okey dah. Habis dah? Habis Kak Sal tak mau balik Penang ke? Nak balik dah. Rindu Penang. Nak balik dah. Okey, baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultan. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmatik وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زدنا علما نافعا وفهما واسعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتجارة لن تبور. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر. وصلى الله على سيدنا محمد والحمدلله رب العالمين. تقبل الله منكم. Taqabbal ya karim. Sama-sama kasih. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum semua. Ala Muhammad. Assalamualaikum.